So. Okay. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وأن يتعلم وتعليم وتذكر وتذكر وأن نفعل انتفاع استفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. آمين رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kita kekuatan, taufik untuk kita melakukan amal ketaatan, untuk kita berada di tempat yang mulia, untuk kita berada pada masa yang mulia. Ketahuilah hadirin sekalian, kalau Allah Taala pilih kita untuk berada pada masa yang mulia. Macam sekarang ni Ramadan, masa yang mulia. Sekarang ni pula waktu zuhur ni, kita nak bincang berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan Nabi SAW. Ini benda yang mulia. Dan duduk di tempat yang mulia, tempat hamba-hamba Allah meletakkan dahinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dua benda ni tuan-tuan, duduk di tempat yang mulia, masa yang mulia, maka ketahuilah bahawasanya ini Allah Taala sedang pilih kita. Kerana tidak semua manusia dipilih dalam melakukan perkara-perkara yang seperti ini. Dalam masa yang sama, selain daripada ianya pilihan daripada Allah Taala, ia juga mungkin satu teguran daripada Allah Taala. Kata guru kami Syekh Yusri hafizahullahu taala wa ra'ah, kemungkinan sebelum Ramadan ni kita jarang-jarang duduk di tempat yang mulia, bincang benda yang mulia, banyak benda yang kita habiskan, benda-benda lara dan sebagainya. Maka ini juga satu teguran daripada Allah. Allah nak supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama tuan-tuan, ini juga satu bisyarah. Dapat duduk di tempat yang mulia, masa mulia ni satu bisyarah. Bisyarah ni bukan nama orang lah. Ni bisyarah ni maksudnya berita gembira. Kalau nak letak nama orang, basyirah. Itu bisyarah. Bisyarah ni pada satu berita gembira yang Allah nak bagi kepada kita, iaitu pada kita telah tiru seperti mana perbuatan-perbuatan ahli syurga. Ahli syurga ni akan duduk di tempat yang mulia, akan buat benda yang mulia pada tempat yang mulia, masa yang mulia. Maka kita dah tiru jalan ahli syurga. Tapi jangan mengaku pula, baru tahu Ustaz saya dah ahli syurga rupanya. Jangan lagi. Ini baru ikut jalan mereka. Jadi mudah-mudahan macam itulah. Kita pun termasuk di kalangan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, dalam keadaan kita dah masuk fasa kedua ni. Malam ni 20 Ramadan lah. 20 Ramadan malam ni Fathu Mekah. Peristiwa Fathu Mekah. Dalam kita nak masuk fasa yang kedua, nak masuk fasa ketiga ni, sama ada
Ramadan telah meninggalkan kita sikit demi sikit, ataupun kita terlebih dahulu meninggalkan Ramadan. Dan ada orang syok tuan. Syok tu bincang bab raya Allah, setiap hari bincang. Kita dengar lagu raya ni sebelum Ramadan lagi. Syaban tu pasang lagu raya dah. Aduh. Ni lagi lah, dia dekat-dekat lagi seronok. Salafus soleh dekat-dekat nak habis Ramadan lagi takut, lagi sedih. Maka sebab tu para ulama berikan peringatan kepada kita. Jangan seronok kan bulan Ramadan nak habis dah. Kan? Karena Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahawasanya tamanna zawalir Ramadan minal kabair. Siapa yang mengharap cepatnya balu Ramadan, bila nak habis Ramadan ni, buka puasa dia tanda, cantik 10 hari lagi, cantik 9 hari lagi dah, tak lama dah nak puasa. Dia seronok nak habis Ramadan ni. Hukum dia apa? Minal kabair, termasuk dari dosa besar. Kan? Kenapa di sini Al-Imam Amiri memberi komentar perkataan Imam Ibn Hajar ni? Kenapa dikira sebagai dosa besar? Dikira sebagai dosa besar kerana dia seakan-akan tidak suka beribadah kepada Allah Ta'ala. Kerana puasa ni ibadah, kan? Tasbih ibadah, semua ibadah. Maka seakan-akan dia tidak suka kepada amal ibadah, maka tak suka kepada amal ibadah boleh jatuh kepada hukum kufur. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang inilah kita nak kena betulkan sikit. Bila kita tegur, jangan syok lagi, Ramadan lambat lagi, 10 hari lagi. Dia pula kata kat kita, nampak alim lebih ni, baru masuk tazkirah. Jadi bukan kita nak tunjuk alim, tapi itulah peringatan. Ala kulli hal, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tengah hari yang mulia ni kita nak ceritakan berkaitan dengan satu peperangan yang penting lah. Bukan nak suruh perang dengan musuh, tapi ambil pengajaran supaya kita dapat mujahadahkan diri kita ni, insya-Allah. Kalau kita lihat perang Badar ni, ia bukanlah perang yang pertama dalam Islam, kan? Jadi dia ada beberapa perangan sebelum ni, perang Buab, perang Waddan, perang Usyairah, kan? Ada 3-4 perang, 1 2 3 4. Perang Badar ni ranking yang kelima daripada sudut susunan perang, tapi ranking yang pertama daripada sudut fighter, kan? Maksudnya apa? Bertempur lah. 1 2 3 4 ni semua musuh cabut lari. Inilah baru nak mula peperangan. Jadi tuan-tuan, peperangan ni kalau kita lihat dalam sejarah, dia bermula lagi pada bulan Jamadil Akhir, ketika mana Nabi SAW dan juga para sahabat dapat mengetahui bahawasanya harta milik orang Islam, ketika mana orang Islam berhijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah, barang-barang mereka telah dirampas. Dan Quraisy telah wakilkan Abu Sufyan. Dia ni tuan-tuan sebelum masuk Islam orang delegasi, pandai meniaga, kan? Macam itulah ada mereka yang Tuhan buat dia pandai meniaga. Dia bercakap sikit orang rasa nak beli, kan? Beli pula 3-4 barang tu. Dia pandai bercakap. Ni Abu Sufyan ni pandai bercakap. Maka barang-barang yang diambil daripada orang Islam tersebut jumlah yang sangat banyak, dan direkodkan bahawasanya hasil daripada barang-barang yang dibuatkan sebagai modal untuk diniagakan di Syam mendapat keuntungan yang sangat banyak, iaitu direkodkan hampir 50,000 dinar. Harap tengoklah, hari ni 1 dinar 1,300 kot. Tak ada nak kira kan. Jadi banyak, masya-Allah. Sehingga akan terpaksa untung tersebut dikawal hampir ke 50 orang. Keuntungan tersebut. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi dapat tahu benda ni, orang kafir Quraisy dah ambil barang orang Islam pada bulan Jamadul Akhir. Jadi bergerak cepat-cepat, masa tu tak sampai lagi 313, baru 100 lebih lah. Dengan niat apa ni? Dengan niat nak ambil balik hak. Maka dalam ni kita nak belajar apa ni? Pertama, Islam ajar kita kena ada tuntut hak kita ni, kan? Tapi jangan lupa, dalam bab Islam ni juga adanya tunaikan hak, kan? Ada orang pandai bab tuntut, dia pandai, mana gaji saya, mana upah saya, tu laju. Tapi bab tunaikan hak, dia lupa pula. Hak dia dengan Allah Ta'ala, hak dia dengan hak kita dengan Allah Ta'ala, jaga sembahyang fardu, jaga benda fardu ni, kan? Hak kita dengan Nabi SAW ialah sahut nama Nabi, selawat apabila disebutkan kepada kita nama Nabi SAW.
hak kita dengan suami, hak kita dengan isteri, hak kita dengan jiran, dengan adik-beradik. Kadang-kadang orang bagi sedekah, kan? Apa dipanggil kata para ulama, ada sedekah yang dikira melampaui dalam bab sedekah. Sedekah pun melampau-lampau juga. Ada istilah tu. Apa dia? Iaitu dia telah melebihkan bagi sedekah kepada yang lain, sedangkan adik-beradik sendiri dalam keadaan kesusahan, kan? Itu tak pandai jaga hak dalam bab memberi sedekah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila nak bergerak saja nak pintas rombongan Abu Sufyan nak ambil balik hak tersebut, rupanya Abu Sufyan dah sampai awal sikit dah. Sampai kat kampung, satu kampung Mudlis, jika tak salah ingat saya tu. Tanya, nampak tak satu kumpulan mereka sini, dia pun nak pergi ke Syam. Nampak? Mereka baru je lepas, kan? Jadi dah terlepas dah. Maka Nabi SAW balik. Sebelum Nabi balik, Nabi dah hantar 2 orang sahabat, kan? Sayyidina Sa'id ni adik ipar Sayyidina Umar, kan? Dan juga Sayyidina Talha, kan? Talha bin Ubaidillah, untuk jadi spy di satu tempat namanya Lush, Jamalil Akhir. Lepas Jamalil Akhir, Rajab, Sya'ban, hampir 2 bulan lebih tunggu situ jadi spy. Nabi kata nanti bila mana rombongan Abu Sufyan balik, barulah kami akan bergerak. Tadi kebetulan dah meniaga sampai 2 bulan lebih. Balik daripada Syam, bawa barang dagangan untung saja, kan? Kena bawa lebih kurang 40 orang pengawal atas kenderaan unta dan juga kuda. Oh, untung besar, masya-Allah, kan? Jadi kena ramai pengawal. Maka ketika sebut, barulah Nabi SAW ajak orang-orang Madinah, jom kita bertolak, kita nak sekat mereka ni di Badar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Badar ni Tuhan buat pada mulanya nampak susah. Nak bergerak ke Badar, kalau siapa yang pernah pergi tu, daripada kota Madinah sampai ke Badar 150 km, kan? Kalau kita naik coaster, naik van, naik bas, tengah jalan lena dah. Setengah jam atas bas atau coaster tu lena dah. Bayangkan Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum, logistik yang ada tak banyak, sebab bukan nak perang, nak bagi tuntut hak ni. Islam aja tuntut hak, kan? Jadi yang bawa apa? Yang bawa ialah 2 ataupun 3 ekor kuda sahaja. Kemudian unta berapa? 70 ekor unta. Tentera berapa semua? 313, ataupun riwayat Imam Ahmad 315. Jadi menyebabkan seekor unta ni kena bergilir-gilir 3 ataupun 4 orang. Dan Nabi SAW sendiri pun bergilir-gilir dengan Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Abi Marsad. Bayangkan tuan-tuan, perjalanan daripada kota Madinah ke Badar ni 150 km. Jauh, kan? Kita pergi nak bah pun terlena letih dah. Dibayangkan Rasulullah juga para sahabat, jasa mereka untuk Islam ni luar biasa, kan? Ada sahabat-sahabat yang tergelecek kaki mereka, ada yang berdarah dah, ada yang jatuh disebabkan jauh perjalanan. Rasulullah berkongsi 3 orang tuan. Tapi akhlak para sahabat ni, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abi Marsad, mengatakan, ya Rasulullah, tak apalah Rasulullah, naiklah sampai atas, naik atas kuda, atas unta, kami ni berjalan kat tepi je. Kata Nabi SAW, tidaklah kamu berdua lebih kuat daripada aku, kan? Dan tidaklah aku pula mahu terlepas pahala daripada kamu. Jadi Nabi kata apa? Bergilir-gilirlah, kan? Ada masa aku naik atas, ada masa kamu pula naik atas. Ini akhlak Nabi kita SAW. Kalau kita kan, aku bayar gaji ni, empau duduk bawah lah, kan? Tapi kita nak belajar daripada akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abi Marsad ni, mereka naik kalau boleh bagi cepat, naik atas tu cepat jalan, supaya Rasulullah tak berjalan banyak di bawah. Ni akhlak juga para sahabat. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai saja di satu tempat namanya Wadi Zafiran. Wadi Zafiran ni sekejap lagi disebutkan ada seorang sepupu Nabi SAW, Sayyidina Ubaidillah Al-Haris, yang mana sebelum perang mula ni, orang Arab akan perang membuat single combat. Tidak saya sebut, jangan buat main. One by one, kan? Jadi bila mana Rasul geng-geng Quraisy ni dah hantar Syaibah, Utbah, Al-Walid, ni mereka ni panglima Quraisy. Jadi apa Allah SWT, orang Ansar paling semangat.
Orang Ansar kata, orang Khawarij kata, kami bukan nak lawan geng Ansar ni. Kami tak pernah kenal mereka ni. Kami nak lawan geng-geng yang duduk di Mekah sama dengan kami dulu ni. Jadi masa lawan, antara yang kena apa? Sayyidina Ubaidillah Al-Haris ni. Jadi akhirnya beliau syahid di Wadi Zafiran ni. Ni cerita lepas balik lah. Sebelum perang ni, Nabi sampai di satu tempat namanya Wadi Zafiran. Kan? Bila sampai di satu tempat ni, Nabi berhenti, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Musyawarah lagi. Kan? Maka bila musyawarah, Nabi tanya, macam mana kita ni? Nak teruskan perjalanan ke tak? Wadi Zafiran ni, daripada kota Madinah sampai ke Wadi Zafiran ni 70 km dah. Sampai tengah jalan, kenapa Nabi musyawarah lagi tuan? Kan? Ni dulu kalau kita mengaji sejarah kan, SPM kan, sebagian tengah-tengah hari cerita sejarah ni, Masya Allah, lena lah. Ni sejarah Nabi lah, Masya Allah. Sampai lebih kurang 70 km perjalanan, Nabi musyawarah dengan para sahabat. Nabi minta pandangan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bangun bercakap. Lepas bangun bercakap, Nabi kata duduk. Bangun pula Sayyidina Umar cakap bagi semangat, Nabi kata duduk. Bangun pula Sayyidina Biqdad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawasanya, ya Rasulullah, kan? Izhab, kami sama sekali tidak akan kata seperti mana Bani Israel. Bani Israel tuan-tuan, bersama dengan Nabi Musa, bila nak masuk ke kawasan Palestin, kan? Ada satu raja yang disebut sebagai Jababirah, raja yang badan besar, bengis. Jadi mereka ni takut. Mereka kata kepada Nabi Musa, izhab anta faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu seorang-seorang, faqatila, perang dengan mereka. Inna hahuna qa'idun, kami nak duduk sini je, menakut. Kata Sayyidina Miqdad, ya Rasulullah, kami sama sekali tidak akan kata seperti mana Bani Israel kata kepada Nabi Musa, idhab anta faqatila wa nahnu ma'ak. Ya Rasulullah, pergilah engkau, berperanglah, wa nahnu ma'ak, dan kami tetap akan bersama dengan kamu. Semangat tuan-tuan ucapan tadi tu, semangat. Tapi Nabi kata apa? Duduk. Allah. Bangun tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az cakap. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az ni orang mana? Orang Madinah, orang Ansar. Dia faham kehendak Nabi SAW. Laka'annaka turidu minna ya Rasulullah, seakan-akan engkau nak kami ni bercakap ya Rasulullah. Nabi kata, na'am, betul. Dia faham isyarat Nabi SAW. Kenapa tiga-tiga orang ni orang muhajirin, duduk dengan Nabi di Mekah, berhijrah sama-sama dengan Nabi di Mekah, tapi sekarang ni Nabi nak dengar orang Ansar. Sebab orang Ansar ni dalam perjanjian Aqabah yang pertama, mereka dah janji dengan Nabi, apa-apa berlaku dekat Madinah, dalam kota Madinah, kami tak akan buat lebih kurang, kami akan bagi bantuan. Sekarang ni dalam Madinah ke luar kota Madinah? Maka sebab tu Nabi nak tengok macam mana pandangan orang Ansar ni. Sebab mereka hanya janji nak bantu Nabi dalam kota Madinah. Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'az memberikan ucapan, ya Rasulullah, kan? Arahkan saja, imdi bina lima aradta, arahkan saja apa yang kau kehendaki, fa nahnu ma'ak, kami akan tetap bersama dengan engkau, kan? Dan sekiranya engkau perintahkan untuk kami rentas lautan ini, lasta'arnanu hadzal bahr, pasti kami akan rentas lautan ni. Sahabat ni tuan-tuan bukan cakap bahasa orang cinta macam tu ni. Lautan luas sanggup ku renangi, lautan api apa dia tahu, sanggup ku redahi. Tu bahasa cinta kan. Jumpa dekat laut, naik kapal juga. Jumpa api, lari. Ni sahabat ni cerita betul ni. Lalu Sayyidina Sa'ad bin Mu'az mengatakan, ma takhallafa minna ahad ma'ak, tidak akan ada seorang pun di kalangan kami ni orang Ansar yang tidak akan yang terlepas untuk mengikuti kamu, tidak akan seorang pun. Kan? La'alla Allah ma yuribuka taqarru bihi 'ainuh. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kami ini sebagai penyejuk mata hati kamu ya Rasulullah. Tuan-tuan, perawi mengatakan bahawasanya fasurra wajha Rasulullah SAW. Ketika tersebut gembiralah, kelihatan gembiralah wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang kita nak ambil pengajaran yang pertama ni dia. Tadi kita sebut berkaitan dengan hak, kan? Iaitu sama ada tunaikan hak dan juga tuntut hak. Dalam badar ni ada dua. Tunaikan hak, iaitu orang Ansar ni walaupun dah janji dengan Nabi hanya dalam Madinah, tapi disebabkan Rasulullah nak tunaikan, kita belajar tunaikan hak. Macam itulah hak kita dengan Allah Ta'ala yang kita sebutkan tadi tu, belajar untuk tunaikan.
hak kita dengan kawan-kawan, hak sebagai pekerja tunaikan. Kan? Kemudian di sini belajar tuntut hak. Yang kedua, kita belajar daripada ucapan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az tadi, apa dia? Kita nak buat sesuatu benda ni, perbuatan kita ke, percakapan kita ke, duduk diam kita ni, kalau boleh nak buat bagi Nabi SAW ni seronok dengan kita. Tuan-tuan, kalau kita selawat, sampai tak selawat kita kepada Nabi SAW? Sampai. Ni majlis sebegini ni, tazkirah ni, hadir semayang awal insya-Allah semua ni, puasa kita dengan cara puasa beriman ni, sampai tak laporan? Sampai. Sebab Nabi kata apa? Hayati khairul lakum wa mati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian, matiku baik juga untuk kalian. Kan? Fa in ana mitu, jika sekiranya aku sudah meninggal dunia sekalipun, dan aku melihat laporan yang sampai kepada aku ni apa yang baik-baik, hamidullah, aku bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kan? Fa in ra'aitu ghairu dzalika, kalau sampai laporan daripada umatku ni perkara yang tidak elok, yang dosa, kata Nabi SAW, Nabi punya sayang kepada kita ni tuan-tuan, astaghfartullahu lakum, aku sendiri minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk kalian. Maka mudah-mudahan insya-Allah kita nak belajar yang pertama ni tuan-tuan, apa dia? Nak buat sesuatu benda bagi Nabi SAW gembira insya-Allah. Kita bercakap, tengok dulu, aku bercakap ni Nabi gembira ke tak? Aku tengok handset ni Nabi gembira ke tak? Aku bagi sedekah ni mudah-mudahan Nabi gembira. Aku buat ni mudah-mudahan Nabi gembira. Itu kita nak ambil pengajaran yang pertama daripada peristiwa Badar ini tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada asalnya bila mana Abu Sufyan ni dah berjaya balik pada Syam, dia dah selamat dah daripada kepungan orang Islam. Dihantar pula seorang lagi bagi tahu kepada Abu Sufyan, bagi tahu kepada Abu Jahal, baliklah Abu Jahal, kami semua dah selamat dah, barang dagangan untung semua kami selamat balik dah. Tapi Abu Jahal ni, sebab tu nama Abu Jahal tu, nama aslinya apa? Amr bin Hisham, tapi Nabi panggil pada Abu Jahal, bapak jahil. Kalau kasar sikit, jahil tu terjemah apa tu? Bodoh. Tapi tak sebutlah bodoh tu. Ni nak tunjukkan kebodohan dia. Tak, kita akan tetap juga keluar. Kita tunjukkan bahawasanya kepada orang Arab seluruh dunia, kita ni bukan yang lekeh. Kita akan keluar bernyanyi, kita akan keluar minum arak, kita akan kalahkan Muhammad, kita akan bunuh Muhammad. Tuan-tuan, kenapa Abu Jahal ni bercakap kemah sangat? Bagi mereka inilah peluang satu-satunya, sebab mereka sikit, kita banyak. Ni peluang kita nak bunuh mereka ni. Kemudian waktu tu pegangan mereka-mereka yang duduk di tanah haram, siapa-siapa yang cuba berperang, cuba berlawan dengan mereka yang duduk di Mekah, di tanah haram ini, pasti akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Abu Jahal ni dia cakap besar, sebab dia berasa menanglah. Maka tuan-tuan, kita jangan tiru perangai macam tu. Ada 3 golongan yang Nabi cerita dalam hadis ni. 3 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala tak suka. Di antara yang pertama, ath-tharsarun, cakap banyak, pok-pek, tak berhenti cakap. Ni pun ustaz cakap banyak ni. Ni mana cakap benda tak ada faedah ni. Kan? Dan jangan marahlah. Laki dengan perempuan ni banyak cakap, mana cakap banyak. Tapi kalau isteri kita tuan-tuan dia cakap banyak, itu tanda sihat. Apa abang ni buat ni kemah sikit, itu tanda sihat. Kan? Tapi kalau dia diam saja, dia kurang tu, mudi dan sebagainya tu. Sebab tu perempuan Nabi kata banyak masuk neraka sebab 2 kesalahan, 2 fa kan, famun dan farash. Kan? Tapi dalam bab cakap banyak ni, dua-dua boleh salahnya. Yang pertama, golongan yang Nabi kata apa, yang Allah benci dan juga yang jauh dengan rahmat Allah Ta'ala. Yang pertama, ath-tharsarun, yang cakap banyak. Kan? Yang kedua apa ni? Al-mutafaihiqun, dia bercakap tapi cara sombong. Ni macam Abu Jahal ni. Saya dulu pada zaman Jepun saya, hang lahir pun tak lagi. Cakap kemah lah contoh kan. Ini belagak dalam cakapan dia. Dia lahir pun tak lagi. Tapi cara cerita tu, masya-Allah, macam dia seorang paling betul. Ni belagak dalam cakapan. Walaupun tak cakap banyak, tapi belagak dengan percakapan. Macam Abu Jahal ni. Yang kedua apa? Al-mutakabbirun, belagak sombong. Ni pula dengan perbuatan. Maka dalam perang Badar ni, jangan tiru macam Abu Jahal ni, belagak sombong. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sampai saja di medan Badar, Nabi berhenti di satu tempat. Maka sahabat tanya Rasulullah,
adakah tempat ini merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun ia adalah peperangan yang boleh kita buat tipu helah. Kata Nabi SAW, bahkan ia peperangan yang dibenarkan untuk tipu helah. Maka sahabat cadangkan, kalau macam tu ya Rasulullah, kita berjalan ke depan sikit. Di sana adanya telaga, sumur. Kita kuasai tempat tu dulu. Nabi mengatakan, laqad asyarta ilayya ra'yi, kamu telah bagi cadangan kepada aku, sekarang kita bergerak ke sana. Maka tuan-tuan, advantage yang pertama ni orang Islam dapat, bila sampai di sana tuan-tuan, mereka dapat kuasai telaga-telaga, ada sumber air. Sedangkan pihak Quraisy tak dapat sumber air. Advantage yang kedua tuan-tuan, kedudukan yang pihak kaum muslimin ni duduk ni, dia panggil apa? Tak disuluh oleh cahaya matahari. Pihak Quraisy, mereka duduk tu cahaya matahari suluh mata. Tu dia. Jadi penat. Kemudian kawasan tapak kaum muslimin yang, kalau tuan-tuan dah pergi Badar ni kan, kita alhamdulillah dah sampai dah di kawasan Badar tersebut. Kawasan tersebut strategik. Kawasan bagi pihak musuh ni susah nak letakkan kaki, jadi susah. Tak kejap. Tapi bahagian orang Islam ni masya-Allah tenang. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam Badar ni, malam nak perang, apa yang berlaku? Tuhan buat campakkan perasaan mengantuk kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nak perang esok ni, boleh mengantuk lagi. Jadi mengantuk dalam peperangan merupakan tentera daripada tentera Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengantuk dalam kuliah ataupun khutbah Jumaat, itu merupakan bala ke apa tu? Perang ni boleh tidur masya-Allah. Tentunya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila bangun tidur cukup, kemudian Allah Taala hantarkan hujan gerimis. Jadi bila hujan gerimis, badan jadi fresh. Kemudian bila pijak tanah pula, bila orang Islam ni jadi kejap. Belah sana tak turun hujan. Jadi depa dalam keadaan panas, air tidak ada. Tuan-tuan tengok, perjalanan Badar ni Tuhan buat macam ni susah. Susah pada awalnya. Mereka bawa bukan nak perang. Jadi logistik perang sikit saja. Perjalanan jauh, kena bergilir-gilir, pada mulanya susah. Tapi Tuhan nak ajar, bagi pengajaran, nak bagi tahu bahawasanya lepas ni kamu akan senang. Kemudian Allah rakamkan dalam Quran, ketika mana dah bertemu dua kelompok ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala buat macam mana ni? Pihak musuh nampak kecil je, nampak orang Islam ni sikit dan juga kecil, supaya mereka rasa boleh dah kita ni makan, tak lama dah kita menang ni. Tuhan buat macam tu, bagi mereka ni rasa hebat. Tapi di pihak orang Islam pula, ni pun ramai ni, tapi kita ada Allah. Yang itulah kata guru kami, hari ni para umat hari ni tuan-tuan kurang dengan sahabat ni kat mana? Dalam bab yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia berdoa, insya-Allah, bagilah ya Allah ketenangan kepada aku ya Allah, bagilah aku sekian-sekian ya Allah. Dia berdoa, dia pun tak rasa yakin dengan Tuhan. Tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum tuan-tuan, jiwa mereka dengan Nabi luar biasa. Jiwa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala ni luar biasa. Adanya keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuba kita tengok. Dulu yang nak kahwin, masa bujang-bujang berdoa nak kahwin, Tuhan bagi kahwin tak? Bagi. Lepas kahwin teringin nak anak, Tuhan bagi tak? Bagi. Ada yang diuji. Lepas tu teringin nak kereta, Tuhan bagi. Nak rumah, Tuhan bagi. Apa yang kita minta, Tuhan tak bagi. Cuma masanya ikut apa yang Allah Ta'ala tentukan. Sekarang ni tuan-tuan, yang Tuhan minta kepada kita ni, adakah kita bagi ataupun tidak? Hak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam peperangan Badar ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan sebab mereka menang sebab apa? Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan bantuan di antaranya apa tuan-tuan? Nanti kita cerita bantuan dulu ni. Yang pertama disebutkan tuan-tuan, ada 3,000 para malaikat turun. Kemudian ditambahkan lagi 5,000, 5,000 lagi bantuan para malaikat Allah Subhanahu wa taala turun. Dan ada sahabat ketika mana menceritakan, ketika mana aku sedang perang, nak berlari nak tikam musuh ni, tiba-tiba tengok musuh tergolek dah. Allahu Rabbi. Tak ada nak angkat pedang, jatuh dah kepala dia. Tak ada nak angkat pedang lagi, kena darah dah
jatuh dah musuh. Siapa yang buat, tuan-tuan? Itu semua bantuan daripada Allah Ta'ala, malaikat yang bantunya. Dan ada disebutkan selepas mana peperangan, di antara yang kena tawan siapa ni, tuan-tuan? Pakcik Nabi, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Waktu ni beliau masuk Islam. Sayyidina Abbas ni diceritakan bahawasanya badan beliau ni besar. Dan yang bawa tersebut, orang Islam yang pegang Sayyidina Abbas tu, Sayyidina Abbas ni duduk macam ni, macam kenagari tu. Tapi orang tengok, tak ada siapa pun belakang, kan? Tapi nak bergerak sana tak boleh, bergerak sini tak boleh. Sampailah tempat ditawan tu, ada seorang sahabat ni pegang tangan. Jadi orang nampak, takkan kamu badan kecil ni boleh berpegang Sayyidina Abbas yang besar ni? Kalau dia sigung kamu ni, Allah, dia badan besar, sigung sekali jatuh dah, kan? Abbas, pakcik Nabi, kata apa? Bukan dia yang bawa aku tadi, bukan dia bawa, tapi masa perjalanan aku datang ke sini, aku tak boleh nak gerak. Siapa, tuan-tuan? Itu semua bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang ada keyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa perang Badar ni. Maka Allah nyatakan dalam Quran, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan bantuan kemenangan, sedangkan ketika sebut kamu ni adillah, kamu ni orang Islam ni sama ada adillah ni, tuan-tuan, kata para ulama, sikit je. Perang, tuan-tuan, dalam Islam ni semuanya nisbah 1, nisbah 3. Perang Badar 313 nak lawan dengan 1000. Perang Uhud 1000 lawan 3000. Perang Ahzab 3000 lawan 10,000, kan? Jadi nisbahnya 1, nisbah 3 je. Maka, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, dan Allah telah berikan bantuan kemenangan dalam keadaan kamu ni sikit. Sikit azillah ni, tuan-tuan, yang pertama maksudnya sikit. Yang kedua, bermaksudnya kurang logistik, tak ada kelengkapan, tapi Allah Ta'ala bagi menang juga. Tapi kata Pak Sumin Hafizah rahimahullahu ta'ala, seorang yang disebut sebagai wali Allah Ta'ala di Kedah dah meninggal dunia, bila tafsirkan, tuan-tuan, dia sebutkan bahawa azillah di sini Allah Ta'ala bagi kemenangan disebabkan ada di kalangan sahabat-sahabat ni, tuan-tuan, jiwa para sahabat ni merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak asal bongkak. Tapi cuba tengok dalam perang Hunain, kan? Perang Hunain ni berlaku setelah mana Fathu Mekah. Nabi bergerak daripada Madinah pergi ke Mekah, nak buka kota Mekah ni 10,000 orang sahabat, ramai. Setelah mana dibukakan kota Mekah, orang tengok akhlak Nabi ni luar biasa. Allah, Nabi tak balas dendam. Padahal mereka dululah yang nak bunuh Nabi, yang nak halau Nabi ni. Mereka tak balas dendam. Jadi menyebabkan mereka ramai-ramai tertarik masuk Islam. 2,000 orang masuk Islam. Berapa, tuan-tuan? 10,000 campur dengan 2,000, 12,000. Lepas Fathu Mekah ni, adanya peperangan lawan dengan Puak Saqif Hawazin di Taif, dan juga termasuklah perang Hunain. Perang Hunain ni, tuan-tuan, nak lawan 12,000 lawan dengan 20,000. Kalau tadi 1 nisbah 3, sekarang ni kalau 20,000 nisbah apa? 2/3. Kalau tadi seorang kena lawan, kena bunuh 3 orang, kan? Yang ni seorang kena lawan 2 kot, no? 2 lawan 3. Orang Islam rasa apa, tuan? Keliar ni, kami banyak ni, kita ramai ni, lan nughlibal yawma, hari ni kita tidak akan kalah. Tuan-tuan, kata para ulama, perang Badar ni sahabat dia rasa merendahkan diri, Tuhan bagi bantuan banyak. Perang Hunain, para sahabat ni dia rasa syok sendiri, kami hebat dah ni. Pada mulanya kena serang, pusingan pertama tewas, akhirnya check and balance balik. Kenapa kita jadi tak kenal ni? Sebab adanya belagak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kan? Jadi apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat dalam masa sebelum mula peperangan ni, Nabi dah beritahu kepada para sahabat, inni ra'aitu masari'al qaum, aku dah tengok satu-satu tempat musuh mana jatuh, musuh mana mati. Nabi sebut ini tempat Abu Jahal mati, ini sekian. Nabi boleh sebut satu persatu. Tapi habis saja perang ni, tuan-tuan, dikorekkan lubang namanya Qalib. Maka kemudian semua jasad-jasad orang kafir Quraisy ni, termasuk pembesar-pembesar ni, semuanya mereka dihumbankan ke dalam lubang tadi tu.
Bahkan kata guru kami ni, Nabi ni pergi kes kaki ya. Tolak mayat mereka musuh-musuh Allah Ta'ala ni dengan kaki ya. Nabi kata kepada tentang Abu Jahal ni, hadha Fir'aun hadhihi ummah. Abu Jahal ni merupakan Fir'aun umat ni. Kan? Habis semua tuan-tuan, ditanam kampus, Nabi bercakap. Ni bukti kata kita boleh cakap dengan orang kubur ni. Kan? Nabi pergi kat kubur mereka, Nabi tanya, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum. Kamu dapat dah apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu? Kami dapat. Kata Nabi SAW, kami dapat. Kami dapat ketenangan, kami dapat syahid, kami dapat kemenangan. Kamu dapat apa? Tuan-tuan, Sayyidina Umar datang dari belakang tu, tanya Rasulullah, kamu bercakap dengan mereka yang dah mati ni? Ni tuan-tuan, ada dalil boleh cakap dengan orang yang di ahli kubur ni. Sebab tu kita di kubur, kita bagi salam, assalamualaikum bi ahli diyar, antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, nas'alallahu lana wa lakumul afiyah. Bila Sayyidina Umar tegur macam tu tuan-tuan, kata Nabi SAW, wahai Umar, mereka ni setelah mati, mereka lebih dengar lagi daripada masa hidup. Subhanallah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ni cerita ni, cerita sikit lah. Kita boleh ambil pengajaran juga ni. 20 Ramadan ni, dah masuk 20 Ramadan, tunjukkan penyesalan kita kerana kekurangan kita dalam sedekah, kekurangan kita dalam semayang, kekurangan kita dalam baca Quran. Banyak kurang. Yang banyak kita lebihkan membaca WhatsApp, membaca Facebook dan sebagainya, banyak baca berita. Tuan-tuan kena ambil muhasabah, kan? Kena jadikan ni tempoh untuk kita menyesal. Ada seorang kiai tuan-tuan, namanya Kiai Ihsan Jampes. Jampes ni di Indonesia, saya pun tak tahu belah Sumatera ke belah mana, saya tak tahu. Cuba search tengok Jampes ni, kan? Beliau ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak kait dengan cerita yang Nabi bercakap dekat kubur ni. Beliau ni, ayah beliau ni, sebelum beliau jadi kiai ni, dia ni seorang Samsing kampung, kan? Ayah beliau pula tok guru, tok wan beliau pula seorang ulama. Jadi bila ayah duduk mengajar, anak Samsing kampung malulah, kan? Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tegur ayah ni, tegur tak makan saman. Tegur, berubahlah kamu, ayah duduk mengajar orang ni, kamu buat perangai macam ni pula, malulah ayah, kan? Maka tuan-tuan, ayah ni sampai tak tahulah nak tegur macam ni. Bawa ke Ihsan ni tuan-tuan, Jampes ni, bawa ke mana? Bawa ke kubur tok wan dia. Bawa ke kubur tok wan dia. Bila bawa ke kubur, ayah ni kata, wahai ayah, ni ayah kepada ke Ihsan ni, wahai ayah, tolong doakan kepada cucu kamu ni. Aku pernah dah dengan dia, tak makan sama nasihat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, ni cakap lepas mati ni. Malam sebut, ke Ihsan Jampes ni mimpi jumpa tok wan. Dia tegur, wahai Ihsan, kamu berubahlah. Ayah kamu ni tok guru, duk mengajar masyarakat, tapi kamu duk buat something dekat kampung ni, ayah kamu malu, kan? Dia kata apa tuan, dia dah apa something kampung ni. Dia kata, tok wan ni siapa? Aku siapa, tok wan siapa? Oh, dalam mimpi tu marah tok wan tu. Tok wan tu punya geram, kau nampak Ihsan ni, batu ni, aku ambil batu ni, aku pecah kepala kau kot. Dia kata apa? Kalau tok wan berani buatlah. Tok wan pun nak ambil batu besar tu, gaya nak hampuk, terjaga. Oh, pegang-pegang kepala, tak pecah lah. Ni dalam mimpi tu, cerita dalam mimpi. Dia kata, oh, badan aku okey lagi. Dia kata, apa yang aku telah buat ni? Hidup aku ni, apa aku telah buat ni? Timbul rasa penyesalan ni tuan-tuan. Terdetik pada tu, Allah, sampai macam ni sekali tok wan aku marah. Kalaulah dalam mimpi tok wan aku boleh marah, macam mana pula kalau Allah Ta'ala murka kepada aku? Allah, dia rasa tersentak dalam hati dia. Maka bermulanya esok pagi, ayah dia pelik, tiba-tiba boleh main iktikaf ni, tiba-tiba datang mengaji ni. Semenjak daripada tu, dia mengaji, kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Mekah. Ni dalam kitab sini dia cerita. Di Mekah dia telah karang satu kitab namanya Sirajul Talibin, 2 jilid. Syarahan tersebut telah mendapat pujian daripada ulama-ulama Mekah, sehingga diminta oleh ulama Mekah untuk mengajar di Mekah. Kata Kiai Ihsan Jampes, dulu aku ni Samsing kampung, sekarang aku dah menyesal. Aku nak buktikan bahawasanya penyesalan aku ditebus balik, dengan aku nak ajak umat ni kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Badar ni apa yang kita nak sebutkan tadi, bahawasanya dia jangan ada sifat sombong seperti mana yang dilakukan oleh Abu Jahal. Kena jadi macam bumi, kun kas-sama, kun kal ardi. Jadilah kamu ni seperti mana bumi mendatar. Wala takun kas-sama, jangan jadi macam langit yang tinggi belagak sombong dengan manusia, kerana itu semua menyebabkan orang semakin jauh, orang semakin benci dan sebagainya. Jadi itu satu kita nak sebutkan tentang sebahagian je lah tentang peristiwa Badar, kan? Dan masa yang lagi beberapa minit ni kita nak sebutkan bahawasanya tuan-tuan, kalau boleh 10 hari yang terakhir ni, 10 hari yang terakhir ni nak masuk sebelum raya ni tuan-tuan, pulun sungguhlah insya-Allah. Kan? Guru saya ni masa datang ke Malaysia baru ni, dulu masa dekat Mesir, dia selalu bagi semangat kepada kami, Ramadan ni tolong hidupkan suasana Al-Quranul Karim. Kan? Tolong hidupkan suasana Al-Quran, bacaan Quran, paling kurang dengar Quran dalam rumah kalian. Kan? Tuan-tuan, saya selalu cerita kisah ni. Guru saya ni kalau 10 malam terakhir ni tarawih tu tak tidur dah. Sampai isyak tu sampai subuh, dahsyat. Subuh pula lama. Yang dahsyatnya lepas subuh baca wirid, mengaji pula, mengajar pula, Syekh pergi kerja sebagai doktor bedah. Oh, dia malam dah tak tidur dah. Yang kami buat apa? Bongkang terus lena. Kami tanya Syekh, macam mana Syekh boleh dapat semangat macam ni? Syekh kata, aku dapat semangat menghidupkan Quran ni daripada guruku. Maka Syekh pesan kepada kami, kamu semua ni ayah-ayah ataupun bakal-bakal ayah satu hari nanti, termasuk ibu lah. Kamu jangan tunjukkan semangat kepada anak-anak kamu ni, kamu semangat dengan handset, kamu semangat dengan tidur kamu ni. Tunjuk semangat kamu dengan Quranul Karim. Subhanallah. Jangan tunjuk semangat tidur, jangan tunjuk semangat main handset. Itu muhasabah tuan-tuan. Jadi kalau boleh kita ambil semangat lagi. Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala katakan bahawasanya, beliau sebutkan satu benda yang sangat penting. Idza lam yakhtim muslimuna tilawatan al-Qur'ana fi syahr Ramadan syahrul Quran. Kalau yang namanya seorang muslim dia tidak mampu untuk khatamkan Quran pada bulan yang diturunkan Quran, itu bulan Ramadan ini, falan yakhtimuhu fi sa'ri sanah, dia sukar untuk nak khatamkan Quran sepanjang setahun dia. Susah. Kalau kita tengok puasa Nabi kata tuan-tuan, puasa ni campur dengan puasa Syawal, seakan-akan kita puasa 360 tahun. 360 hari setahun puasa. Macam itulah kata para ulama, nak kena banyakkan baca Quran bulan Ramadan ni, seakan-akan nak cover balik sebelah bulan yang kita kurang baca Quran ni. Beliau sebut apa? Sukar nak khatam Quran sepanjang setahun, illa an yasha Allah, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul khatmi khuzlan, beliau sebut tak mampu nak khatam Quran ni satu kerugian yang sangat besar. Yang pertama akan berikan dua kesan. Yastaujibu idamatid di'a bikashfil ghummah. Kesan yang pertama, dia sukar nak hilangkan duka cita, kesusahan dalam jiwa dia. Payah duka cita ni akan datang kerap banyak. Tu kesan yang pertama kalau tak mampu kita nak khatam Quran dalam bulan Ramadan ni. Saya bukan nak kata kat siapa-siapa, saya sendirilah nak kena pulung khatam Quran ni. Kesan yang kedua, wa adami raf'al ghaflati 'anil qalbi. Dia sukar nak hilangkan kelalaian daripada jiwa dia, daripada hati dia. Hati dia rasa nak baca Quran, baca jugalah alhamdulillah, tapi nak buat benda-benda yang lalai lagi. Nak tengok, nak cakap benda-benda yang lalai. Maka maksud di sini tuan-tuan, yang mampu khatam Quran insya-Allah hidup dia bahagia. Pertama. Yang kedua, yang khatam Quran insya-Allah dia tak akan terlibat dengan benda-benda lalai dah. Maka Ramadan ni tuan-tuan lagi 10 hari. Kan? Ustaz, saya ni select on track Ustaz. Awal-awal saya tak puyuh, ni dah 20 dah. Jangan rasa menyesal. Awal lagi. 10 hari lagi boleh lagi kita pecut. Ala kulhan, paling kurang tuan, hidupkan suasana, dengar pun tak apa dah. Kata guru saya, kalau Quran ni didengarkan, kita dengar dalam masa 2 jam. Kita ada 24 jam. 2 jam kita pesan Quran. Sama ada 2 jam direct, tu lebih baik, ataupun berasingan sikit-sikit. InsyaAllah penyakit berat-berat tak singgah pada badan kita ni. Sakit sikit-sikit tu adalah sakit hati, tu lain lah. Sakit sikit-sikit tu adalah, InsyaAllah. Jadi saya ambil nasihat daripada guru saya,
untuk sama-sama kita hidupkan suasana kita insya-Allah. Kan? Suasana Al-Quranul Karim dalam rumah kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk kita rajin baca Quran, rajin sembahyang, dan mudah-mudahan semua ni dapat jaga anggota badan, dapat jaga mata daripada tengok benda-benda maksiat, dapat jaga mulut daripada bercakap tentang hal orang, daripada buat benda-benda yang menyebabkan hati orang Islam ni sakit hati. Yang terakhir diceritakan bahawasanya ada seorang lelaki di padang mahsyar, dia berlari ke sana lari ke sini. Kemudian sambil dia kata syafaat ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, tolong. Maka ditanyakan kepada malaikat, apa barang lelaki ni? Kenapa dia ni lari ke sana lari ke sini sambil menyerit-nyerit ni? Disebutkan kepada Nabi SAW bahawasanya lelaki ini telah melakukan satu dosa yang menyebabkan Allah murkanya pada bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, kalau mereka yang sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana aku nak tolong lagi? Nabi sebut lagi, kalau dosa tidak diampunkan pada bulan Ramadan, famata, bila lagi dosa kita akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi banyakkan istighfar, banyakkan tunjukkan penyesalan. Mudah-mudahan kita bertambah semangat untuk nak menghadapi baki-baki Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Saya gabung inilah Badar dan juga nuzul Quran sikit. Mudah-mudahan Allah rahmati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami ya Allah, kesihatan tubuh badan yang baik ya Allah, untuk kami laksanakan ketaatan kepada-Mu ya Allah, untuk kami banyakkan beribadah kepada-Mu ya Allah, untuk kami membaca kalam-kalam-Mu ya Allah. Berikan kami ya Allah taufik ya Allah. Selamatkan kami ya Allah daripada kami terlibat dengan benda-benda dosa dan juga maksiat, dan juga perkara-perkara yang lara dan juga sia-sia ya Allah. Berkati keluarga kami ya Allah, rahmati keluarga kami, anak-anak kami, suami kami, isteri kami, jiran-jiran kami ya Allah, untuk kami pandai menjaga kehormatan kemuliaan pada bulan Ramadan ini ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.